Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada ahli panel dan para hadirin yang dikasihi sekalian. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli kita yang bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini ialah pengantarbangsaan bahasa Melayu. Saya Azwar Hadis merupakan pengurusi kita pada sesi ini dan mempunyai 4 orang ahli panel akan berbincang mengenai pengantarbangsaan bahasa Melayu dalam konteks globalisasi. Izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, saudari Lamanya merupakan ahli panel pertama kita pada hari ini. Selamat datang saudari. Apa khabar? Khabar baik, terima kasih saudara Adib. Saudara dari mana? Saya juga berada dalam keadaan sehat. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel kedua yang berada di sebelah ahli panel pertama kita, iaitu saudari Adi. Selamat datang saudari. Apa khabar? Khabar baik. Berada bersebelahan ahli panel kedua, tak lain tak bukan, iaitu saudara Hamsyah. Meski kelihatan sudah silu, namun petah bicaranya. Apa khabar saudara? Saya baik-baik, saudara Adi. Dan terakhir, tetapi tidak kurang pentingnya, iaitu saudari Bauzun, merupakan ahli panel keempat kita. Apa khabar saudari? Usai salam perkenalan dengan semua ahli panel, kembalilah kita kepada topik forum kita pada hari ini, pengantarbangsaan bahasa Melayu. Sidang hadirin, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kita mengenali apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pengantarbangsaan bahasa Melayu. Bagi menjawab soalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kita kepada saudari Lamanya. Mohon saudari merangkaikan lagi persoalan ini kepada semua. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengurusi Adib. Sebelum merangkaikan persoalan saya ingin bersalam sejahtera kepada hadirin sekalian dan yang dihormati pencara bahasa Melayu Puan Azgiza. Pada pendapat saya, bahasa penting bagi setiap insan. Betul tak? Betul. Betul kan? Bahasa merupakan lambang dalam budaya melalui perbinaan bahasa dalam sesuatu budaya boleh dipengaruhi. Antara isu yang sering dibangkitkan dalam perbinaan negara bangsa termasuk isu bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa merupakan lambang jati diri bagi sesuatu masyarakat atau sesuatu bangsa. Oleh itu, bahasa mempunyai banyak fungsi dalam perkembangan budaya. Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa memang menjadi fakta dalam sejarah ke abad ke-7 Masehi dan memuncak ke zamanan Sultan Tanah Melayu dalam tempoh beberapa ratus tahun. Namun demikian, dengan kesan penjajahan British di Tanah Melayu yang memadamkan sebagian kegemilangan bahasa Melayu, upaya menggemilankan semula. Bahasa Melayu sebagai bahasa dunia memerlukan perancangan yang rapi dan berkesan. Pada masa ini, bahasa Melayu belum capai ke tahap bahasa antarabangsa yang dominan. Sebagaimanapun hal ini menjadi bahasa Inggeris telah menjadi bahasa ibunda. Bahasa Melayu juga diterima sebagai bahasa yang mudah dibentuk dan lentur. Bahasa Melayu menjadi wawana bidang tamadun alam Melayu, merentas wilayah dan etnik yang ratusan jumlahnya. Perkembangan bahasa Melayu yang merentasi buana secara langsung berkaitan dengan bidang pendidikan bahasa, khususnya strategi pengajaran bahasa Melayu kepada penutur asing. Dengan kedudukan sebagai dunia yang dominan, kini dipercayai antara bahasa dunia berperanan besar dalam proses globalisasi. Pengantarbangsaan bahasa Melayu merujuk kepada penyebaran dan menggunakan bahasa Melayu
Ia melibatkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi di luar negara Malaysia, terutamanya dalam konteks diplomasi, perdagangan, pendidikan dan hubungan antarabangsa. Penghantarbangsaan bahasa Melayu telah berkembang sejak beberapa dekad yang lalu dan ini telah memudahkan beberapa faktor termasuk penyebaran diaspora Melayu, pertumbuhan komuniti Malaysia di luar negara dan pembangunan hubungan diplomatik Malaysia dengan negara-negara lain. Beberapa contoh pengantarbangsaan bahasa Melayu termasuk penggunaan bahasa Melayu dalam perjanjian diplomatik, perkhidmatan diplomatik dan pertukaran pelajar. Misalnya, Malaysia menjadi anggota Perhimpunan ASEAN menggunakan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa rasmi. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan dalam pelbagai platform media massa seperti surat khabar, televisyen dan radio bagi membantu memperluas penggunaan bahasa Melayu di peringkat global dan mempromosikan warisan bahasa. Ia juga membantu membuka pintu kepada peluang ekonomi dan perdagangan. Akhir sekali, untuk mempeningkatkan kebolehgunaan dan pengiktirafan bahasa Melayu sebagai bahasa global yang penting untuk menjalinkan hubungan dan memperkayakan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Yang itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Lamanya tentang pembukaan pada pengantarabangsa bahasa Melayu. Seterusnya, bagi mendapatkan perspektif yang meluas dan dari sudut yang berbeza, wajarlah saya menanyakan pandangan daripada ahli panel kedua kita. Pada pendapat saudari Aini, adakah terdapat perusahaan terhadap pengantarabangsa bahasa Melayu? Berikan gambaran yang menarik tentang topik ini. Dipersilakan. Soalan yang amat menarik daripada penulis kita pada hari ini. Baiklah, sebenarnya pada pendapat saya sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah ingat bahawa orang lain, iaitu bangsa lain, tidak akan menyebarkan bahasa Melayu ke seantero dunia, kecuali kita. Sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah mempunyai iltizam untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa terpenting pada suatu hari nanti. Langkah pertama untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu ialah kita perlulah memastikan bahawa bahasa Melayu mestilah diterima di tanah air sendiri. Jika bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi di negara kita ditolak oleh sebilangan besar rakyat di negara kita, bagaimanakah penduduk dunia mampu menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kedua mereka? Oleh hal yang demikian, kita mestilah menyokong segala usaha yang bertujuan meningkatkan atau memartabatkan bahasa Melayu di negara sendiri. Selain itu, kita juga hendaklah mengantarabangsakan bahasa Melayu melalui peranan kita sebagai duta kecil ketika berada di luar negara. Sama ada kita sebagai pelajar, pelancong, atau pekerja, kita mestilah sentiasa berusaha untuk menyebarluaskan bahasa Melayu dengan berbagai cara. Ketika berada di luar negara, apalah salahnya jika kita mengajar rakan kita dari negara lain untuk mempelajari bahasa Melayu? Untuk menarik perhatian mereka, kita juga mestilah bersedia untuk mempelajari bahasa mereka. Jika kita bersedia untuk mempelajari bahasa mereka, mereka juga pasti bersedia untuk mempelajari bahasa kita. Seterusnya, kita hendaklah mengantarabangsakan bahasa Melayu melalui pejabat kedutaan negara kita di luar negara. Di seluruh dunia, terdapat 104 buah kedutaan Malaysia yang mampu memainkan peranannya untuk menyebarluaskan bahasa Melayu. Melalui kedutaan tersebut, kita hendaklah mengetengahkan bahasa Melayu di negara-negara asing dalam berbagai acara atau majlis. Melalui usaha ini, bahasa Melayu akan lebih dikenali, dipelajari, dihayati, dan seterusnya dihormati oleh warga dunia. Pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Sebagai rakyat yang mempunyai semangat bahasa jiwa bangsa, kita hendaklah mempunyai iltizam atau kesungguhan untuk mempromosikan bahasa Melayu walau di mana tanah juan kita berada. Dalam zaman teknologi maklumat dan komunikasi ini pula, rakyat Malaysia mestilah memanfaatkan penggunaan internet. Mereka yang pakar dalam bidang ini, seperti ahli akademik, pakar bahasa, dan sebagainya hendaklah menyebarluaskan bahasa Melayu melalui laman web atau blog bagi membolehkan masyarakat dunia untuk mendekati dan mempelajari bahasa Melayu. Dalam era globalisasi ini,
Kebanyakan masyarakat di dunia mencari dan memperoleh maklumat melalui internet. Oleh itu, kita mestilah mengambil kesempatan ini untuk mempromosikan bahasa Melayu. Oleh sebab internet merupakan medium yang paling murah, mudah dan cepat untuk menyebarkan maklumat, kita mestilah mengeksploitasikan kelebihan ini untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu ke seantero dunia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas penghujaan yang menarik daripada ahli panel kedua kita. Seterusnya, wajarlah kita mendapatkan perspektif yang berbeza daripada panel ketiga kita. Pada pendapat saudara Hansen, apakah yang boleh diujarkan tentang usaha pengantarbangsaan bahasa Melayu melalui kerjasama negara dan politik? Baik saudara Andi, terlebih dahulu terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Untuk menjawab persoalan ini, Malaysia telah melaksanakan beberapa inisiatif, antaranya termasuk usaha Pejabat Perdana Menteri dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka serta Institut Alam dan Tamadun Melayu dan Universiti Kebangsaan Malaysia dalam menganjurkan simposium pengantarabangsa bahasa Melayu yang telah dijalankan pada 22 Mei 2022 sehingga 24 Mei 2022. Simposium ini diadakan di DBP Kuala Lumpur dan dirasmikan oleh mantan Perdana Menteri yaitu Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Simposium ini turut disertai oleh 17 negara termasuk Singapura, Amerika Syarikat, China, Australia dan negara-negara lain dengan tema mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa Asia dan antarabangsa. Tokoh-tokoh hadirin telah memberikan pandangan dan cadangan masing-masing untuk memperkasakan dan memartabatkan kedudukan bahasa Melayu di persada dunia. Dapat disimpulkan bahawa terdapat pelbagai usaha yang dapat dilaksanakan untuk mengembangkan bahasa Melayu dari Malaysia ke serantau sehingga ke peringkat antarabangsa. Selain itu, dalam tujuan komunikasi politik dunia, bahasa Melayu patut diketengahkan sebagai salah satu bahasa pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu PBB. Ada banyak bahasa lain digunakan oleh pemimpin setiap kali berucap di PBB, meskipun tidak mendapat status bahasa rasmi. Lebih-lebih lagi, usaha mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Asia telah lama diperkatakan, diperjadangkan dan tidak oleh berbagai pihak. Dari sudut kegiatan kebahasaan, sudah banyak usaha awal yang dijalankan untuk mencapai maklumat di atas. Antaranya termasuklah pidato antarabangsa bahasa Melayu, Piala Perdana Menteri, anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia yang menarik perhatian ramai pelajar institusi pendidikan tinggi di negara di seluruh dunia Asia dan negara Asia, khususnya menyertai pertandingan yang berprestij ini. Demikian juga dengan pertandingan debat Asia dalam bahasa Melayu. Selain itu, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP juga telah menganjurkan pertandingan penulisan esei dalam bahasa Melayu bersempena Sindah Pemecah Asia dan Bulan Bahasa. Di samping itu, usaha mempertingkatkan kajian dan pengajian sastra Melayu, maka program penelitian dan pengukuhan kesusastraan Melayu tradisional dan moden perlu sentiasa dilakukan. Usaha-usaha memperkenalkan kesusastraan Melayu ke peringkat serantau dan antarabangsa telah pun dipergiatkan atau disokong oleh berbagai institusi seperti DBP Malaysia dan Brunei, Pusat Bahasa Indonesia dan beberapa institusi pengajian tinggi serantau melalui program seminar, pertemuan dialog, persidangan penulis, pengucapan puisi dan juga minggu sastra Melayu di luar negara. Akhir sekali, sesuatu yang tidak boleh diabaikan adalah bidang penterjemahan. Penterjemahan lebih banyak karya agung dalam bahasa Melayu dan karya-karya pilihan yang dihasilkan oleh pengarang dan sastrawan tersebut dari dunia berbahasa Melayu ke bahasa-bahasa utama dunia wajar diberikan perhatian serius. Hal ini demikian adalah untuk menunjukkan kefahaman dan penelitian yang lebih mendalam dalam bahasa, sastra dan budaya luhur Melayu. Sekian sini pandangan saya. Terima kasih kepada saudara Hansen atas penguraian yang membuka mata terhadap isu tersebut. Seterusnya, terdapat suatu persoalan ingin saya bertanya kepada panel keempat. Apakah pandangan saudari Bawujud tentang langkah persediaan yang perlu dilakukan untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu
Saudari dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi saudara adik. Pada pendapat saya, langkah kesetiaan yang perlu dilakukan untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu adalah standarisasi bahasa Melayu. Kami perlu pastikan bahasa Melayu telah memiliki standard yang jelas dan terdokumentasi dengan baik. Standarisasi meliputi tata bahasa, ejaan, kosakata dan penggunaan yang konsisten. Standard ini akan menjadi acuan dalam pengajaran, penerjemahan dan komunikasi dalam bahasa Melayu yang diantarabangsakan. Selain itu, negara-negara berbahasa Melayu seperti Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam perlu mempunyai persediaan yang insentif dan berterusan untuk menggerakkan program pengajaran bahasa Melayu kepada penduduk asing secara kerjasama dan menjadikannya agenda negara-negara berbahasa Melayu. Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu perlu diaktifkan terus dengan dukungan semua negara berbahasa Melayu meskipun inisiatif pembentukannya diupayakan oleh Malaysia. Peruntukan dana bersama perlu ada untuk segala program kebahasaan dan persuratan Melayu di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, apabila diadakan minggu bahasa dan persuratan Melayu, semua negara berbahasa Melayu perlu ikut serta untuk menjadikannya. Seterusnya, perancangan bersama perlu diadakan dalam kalangan negara-negara berbahasa Melayu untuk menyediakan aktiviti, menyarankan kaedah, penyusunan bahan dan ujian bagi program bahasa Melayu. Bahasa Inggeris mengembangkan bahasa mereka melalui English Council, bahasa Perancis pula melalui Alliance Française, manakala bahasa Jerman pula melalui Institute Wharton. Oleh itu, bahasa Melayu juga perlu ada badan yang diberi amanah untuk mengajarkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Dengan paduan dan kerjasama antara negara-negara berbahasa Melayu, pasti akan menjadikan gagasan itu berkembang dengan baik. Oleh hal yang demikian, persaingan atas nama negara pasti tidak akan berlaku lagi, sebaliknya akan mewujudkan kolaborasi yang menguntungkan bahasa Melayu dan negara-negara berbahasa Melayu. Langkah yang terakhir adalah bekerjasama dengan lembaga dan organisasi internasional yang berkaitan dengan bahasa dan budaya seperti UNESCO atau International Association of Malay Language and Linguistics. Kerjasama ini dapat membantu meningkatkan pengakuan dan penyebaran. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas pemujaan yang diberikan oleh saudari Gaudri. Secara kesimpulannya, dengan agak meluasnya perhatian terhadap bahasa Melayu di pusat-pusat pengajian sedunia, maka memang amat relevan dibincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pengajaran bahasa Melayu kepada penutur asing. Meskipun maklumatnya masih lebih tertutup pada minat ilmiah dan kebudayaan, dengan sedikit ruang kepada peluang pekerjaan, perlu ada perancangan yang rapi untuk memudahkan pengantarabangsaan bahasa Melayu kepada penutur asing itu mencapai kesan yang berhasil. Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu yang telah memperlihatkan kejayaan membina rangkaian kerjasama sedunia dalam pengembangan bahasa Melayu perlu dihidupkan semula. Secara ringkasnya, tanggungjawab kita lah untuk mempertahankan dan mengembalikan kegemilangan bahasa Melayu di samping memperkukuhkan kedudukan dan kedaulatan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Usaha mengembangkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa juga perlu dijadikan agenda berterusan. Jika kita hendak menyaksikan kejayaan bahasa Melayu merentas dunia, sebagaimana kerajaan Inggeris mengembangkan bahasa Inggeris melalui British Council, kita juga perlu ada usaha untuk mengembangkan bahasa Melayu untuk menjadi wasilah yang terbaik. Terima kasih kepada semua ahli dan peserta yang telah menyumbangkan pandangan dan pengetahuan yang berharga dalam forum ini. Diskusi yang kita lakukan hari ini telah membuka pintu dan kepada pemikiran baharu, wawasan yang mendalam dan pembesaran masalah yang penting dalam pengantarabangsaan bahasa Melayu. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan yang mendalam kepada semua ahli panel yang telah menyampaikan pembentangan dan menjawab soalan dengan baik. Anda telah memberi pencerahan dan inspirasi untuk terus maju dalam bidang ini. Sekian, terima kasih.